أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah kepada Al-Fadil Ustaz dan semua jemaah pencinta ilmu yang diberi hidayah dan menjadi pilihan Allah untuk duduk dalam majlis ilmu Gema Nur Iman pada petang Jumaat yang berkah ini, penghulu segala hari. Moga ianya menjadi ilmu yang berkah, dilimpahi pahala dan menjadi amal ibadah yang diradai dan dirahmati Allah, insya-Allah. Kuliah asar kita ini daripada saluran Google Meet Gema Nur Iman yang ditadbir urus oleh seluruh ahli jurukuasa Gema Nur Iman, akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil dengan pengajian berkitab kita Qalbun Salim Syarah Penawar Bagi Hati daripada Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Ustaz untuk memimpin Ummul Quran Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada guru-guru kita, para sahabat, para anbiya, para solihin, alim ulama, ibu bapa kita, keluarga kita dan juga pada pejuang-pejuang Palestin, dan tidak lupa juga pada muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali kepada rahmatullah, dan seterusnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadil Ustaz dan dengan segala hormatnya dipersilakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah. Usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fadhal muttaqun. Qala Allah Ta'ala في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Wahai kamu orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Alhamdulillah yang dihormati saf kepimpinan Gema Nur Iman, juga ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya, sihat ke? Alhamdulillah dah makan.
dah minum, dah tidur. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua berada di dalam kasih sayang Allah SWT. Hari ini Allah uji kita dengan kepanasan. Kalau perasan panas, kebelakangan ni teramat panas lah. Saya pun jadi macam tak berapa sihat. Sebab kita berkuliah naik motor kan. So agak panas. So badan macam tak sihat kan. Kalau kita kata kalau macam apa, tak sihat, badan sakit-sakit. Kan doakan saya jugalah. Kadang rasa badan macam seram-seram sejuk. Kadang badan rasa macam okey, kadang lemah sangat. Sebab mungkin air kurang ke apa kan. Wallahualam. Panas kat luar sekarang teramat-amat panas. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua jaga kesihatan lah. Sebab ni musim demam. Ada kalanya ada orang yang hydration satu badan. Doakan saya sihat lah. Sebab malam ni masih ada 2 program lagi yang akan selesaikan. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT, insyaAllah. Okay, mudah-mudahan kita buka muka surat yang ke-406. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Antara 406. Tuan-tuan dirahmati Allah. Berkaitan masih kita berada pada An-Nafarah. Di atas tu ya. Dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay, baik, disebutkan dalam sebahagian hadis riwayat Muslim. An-Nafarah min ashabin Nabi sa'alu adwajan Nabi an amalihi bisirri. Faqala ba'duhum la atazawwajun nisa'a. Waqala ba'duhum la akalul lahma. Waqala ba'duhum la anamu ala firashi. Fahamidallaha wa athna alaihi. Faqala ma balu aqwamin qalu kadza wa kadza lakini usalli wa anamu wa asumu wa uftiru wa atazawwaju nisaa faman ghaghiba an sunnati falaysa minni. Sesungguhnya ada beberapa sahabat Nabi SAW bertanya kepada isteri-isteri baginda tentang amal perbuatan Nabi SAW yang tidak dilihat oleh orang lain. Nampak? Ditanyalah, Nabi ini ada tak satu amalan yang orang lain tak nampak? Sebahagian mereka berkata, aku tidak akan berkahwin dengan perempuan. Sebahagian lain berkata, aku tidak akan makan lagi. Sebahagian lain mengatakan, aku tidak akan tidur di atas tempat tidur katil. Lalu Nabi SAW membaca Alhamdulillah, memuji Allah. Baginda bersabda, kenapakah ada orang berkata begini begitu? Merujuk kepada keazaman beberapa sahabat tadi. Sedangkan aku salat, sedangkan aku tidur, aku berpuasa dan aku makan. Aku mengahwini perempuan, maka sesiapa yang tidak mengikut sunnahku, dia bukanlah termasuk dalam golonganku. Para Nabi, para Rasul ni antaranya mereka ini menerima mukjizat. Mukjizat ni terbahagi pada 3. Yang pertama disebutkan sebagai aqwal. Yang kedua dipanggil af'al. Yang ketiga, mustajabnya doa baginda Nabi SAW. Ini mukjizat Rasulullah SAW. Ini antara perkara yang disebutkanlah. Yang kenapa kita sebut perkara ni, tuan-tuan? Sebab Nabi SAW seperti yang kita sebut ni lah. Nabi makan, Nabi puasa, Nabi tidur ke atas katil, dan Nabi mengahwini perempuan. Maknanya jangan tak kahwin-kahwin lah. Rugi kalau tak kahwin. Tapi hari ni ramai yang single lah. Bonda Nur ini, ramai perempuan umur 31, 32 masih single lah bonda. Apa sebab nak bonda? Boleh cerita sikit tak bonda? Semua datang tu duk tanya saya single ke dah kahwin. Masalah tu. Sabar Ustaz. Sabar Ustaz. Jangan duk dengar sangat orang tanya tu. Orang tanya saya, dia kata Ustaz dah kahwin ke? Saya ni biasalah bonda. Saya akan kata saya dah kahwin, saya setia pada yang satu. Kata macam itulah. Kata orang ramai tak kahwin, 31, 32, 33, kahwinlah. Ada orang kata takut kahwin sebab takut cerai-berai. Dia macam ni, kalau kita kahwin ni macam kita beli kereta baru lah. Bila kita bawa kereta baru, kita takut tak accident, takut. Kita takut tak rosak, takut. Tapi kita ambil juga risiko tu. Tapi sebelum dia terjadi, kita jaga dulu.
Kalau dah terjadi, itu bukan kisahnya lah. Kan? Sebab tu kahwin lah. Kan? Kat dunia ni kita kahwin lah. Kalau ada jodoh, ada lah. Kalau tak Macam hitam, benda gini, Ustaz. macam mana Ustaz, benda? Ya? macam Mak Wan hari ni lah. Mak Wan hari ni kan musibah Mak Wan langgar kita orang. Kan? Mak Kita Wan kalau ah, macam kereta lah kan? langgar kereta orang naik atas benteng. Mak Wan hari ni kaki Mak Wan tak rasa pegang steering, tak rasa pegang. Mak Wan tak perasan Mak Wan ni orang sakit kan. Mak Wan ni rasa Mak Wan ni sihat. Itulah. Jadi lewat hari ni subuh dah lewat. Jadi Mak Wan laju lah keluar daripada rumah tu. Mak Wan ambil corner tu lebih sangat. Mak Wan naik atas benteng. Habis dah dalam tu semua dah bengkok semua dah. Lepas tu Mak Wan turun daripada tu. Mak Wan punya tangan dah tak rasa. Kereta tu dalam parking tunggu traffic light merah. Mak Wan sapu. Allah. Sekarang ni baru jadi Allah. ke dah lama? Pagi tadi lah. Subuh. Pagi tadi subuh. Alhamdulillah wa Pasal inna subuh. ilaihi raji'un. Awak mak pernah dah ambil lebih tu tak tarik handbrake bagi drift. Tak ada. Dia dah memang dah turun daripada Mak Wan dah naik benteng tu lah. Benteng tu tinggi kan, benteng MRT tu. Mak Wan dah naik atas tu lah. Jadi bila Mak Wan turun balik semula tu, Mak Wan turun balik semula tu, steering Mak Wan dah tak betul kan, tangan Mak Wan dah tak betul. Kereta dalam menunggu tu Mak Wan sapu. Habislah kereta Mak Wan daripada hujung sana sampai hujung sini semua habislah. Bawah tu semua habis bengkok. 2,000 lah Mak Wan kena. Kereta dia sikit je dekat tayar je, 400 je. Tapi baiklah, dia tu Cina baik. Dia tahu nak pergi semayang, dia kata, turunlah ambil gambar kereta saya, dia kata. Tak payahlah, awak ambil je lah gambar, tak hantar kat saya yang salah, saya bayarlah berapa awak punya kena. Cakap macam tu dengan dia. Lepas tu dia ambil lah. Baik lah. Dia baik Cina. Sebab dia jaga mak dia dah tua kan. Jadi bila dia tengok IC number tu start 53 kan 71 umur kan. Jadi dia rasa macam mak dia. Cina baik. Cina lelaki muda. Bagian mak malah diuji pagi tadi dengan aksiden. Sama lah macam sebut tadi lah. Kita kahwin begitu juga. Jaga macam mana pun kadang-kadang aksiden juga. 2 minggu Maknanya aksiden. lepas 2 minggu lepas ada dugaan juga. 2 minggu lepas ada dugaan juga. Mak Wan tersandung besi. Kaki. Bengkak sampai hari ni. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa. Dosa. Tuhan ampunkan dosa. Tak apa. Tapi alhamdulillah lah. Tuhan beri ketenangan. Mak Wan tenang. Mak Wan tenang. Alhamdulillah. Maknanya Cuma sekarang semuanya Mak Wan tak boleh berdiri. Tak boleh berdiri. Bergetar kaki Mak Wan tak boleh berdiri. Tangan Mak Wan menggigil. Kan Mak Wan kena pakai tongkat dan rumah. Semua kehendak Allah Ta'ala. Apa yang berlaku semua. Kan kita bersangka baiklah. Mungkin ada sebab. Dan rahmati Allah SWT. Ini antara perkara yang disebutkan lah. Tapi Alhamdulillah. Mudah-mudahan Mak Wan sihat lah. Daripada anasir-anasir yang tak baik tu. InsyaAllah mudah-mudahan baik-baik saja. InsyaAllah baik. Dan teruskan lagi, siapa yang tidak mengikut sunnahku, maka dia bukanlah termasuk dalam golonganku. Maka jadilah seperti orang yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Okay? Bukanlah bermakna zuhud tu sampai kena tak kahwin, sampai tak makan, tak tidur, tak kata. Tak, tu salah lah caranya. Wallahu'alam. Baik, kita tengok teladan zuhud Rasulullah dan para sahabat. Diriwayatkan daripada Nafi bahawa dia pernah mendengar Ibnu Umar berkata, demi Allah pakaian Nabi SAW tidak lebih daripada 3. Maknanya Nabi pakaian ni tak banyak 3. Kita punya pakaian tu kena orang perempuan penuh dekat almari tu. Bukan kata 3, 10, 12, 14. Bukan kata 14 kalau almari tu gantung kat atas besi tu jatuh. Jatuh semua. Wallahu'alam. Tuan rahmati Allah. Baik. Dan dikatakan juga tuan-tuan dirahmati Allah. Baik itu di dalam ataupun di luar rumah, pakaian Abu Bakar juga hanya 3. Aku pernah melihat pakaian mereka ketika ihram. Mereka masing-masing mempunyai pakaian ihram yang mungkin harganya sama dengan harga satu baju besi kamu. Demi Allah, aku pernah melihat Nabi SAW menampal pakaiannya. Dan aku juga pernah melihat Abu Bakar membasahkan pakaiannya dengan pewarna. Dan aku juga pernah melihat Umar menampal jubahnya.
dengan tampalan daripada kulit, sedangkan beliau adalah Amirul Mukminin. Nampak cara dia? Antara zuhud para sahabat dan Nabi SAW. Taklah bajunya banyak, ada yang menampal bajunya sendiri. Ini antara perkara-perkara yang disebutkan. Dan kita ni baju bukanlah tak pakai sebabkan koyak, tapi baju kita tak pakai sebabkan terlalu banyak. Kan takut dihisap Allah lah di hari akhirat kelak. Kan kita memang suka, yalah, manusia kan dia ada satu sifat berkehendak dalam menginginkan sesuatu. Antaranya yang disebutkan tu adalah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita tengok keadaan zuhud para sahabat dan Nabi SAW. Baju tak banyak, ada yang menampal bajunya. Itu antara perkaranya. Dan disebutkan juga Hafsah binti Umar bin Al-Khattab berkata kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, kenapa ayah tidak memakai pakaian yang lebih halus daripada pakaianmu dan memakan makanan yang lebih lazat daripada makananmu, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melapangkan rezeki dan kebaikan. Umar menjawab, aku akan menjadikan kamu memusuhi dirimu sendiri. Tidak kamu ingat bahawa Rasulullah SAW hidup dalam kesusahan? Umar terus mengingatkan Hafsah, sehingga akhirnya perkara tersebut menjadikannya menangis. Lalu Umar berkata kepadanya, demi Allah, sekiranya aku boleh, aku akan seperti mereka dalam kehidupan mereka yang susah. Semoga aku dapat kehidupan mereka yang makmur di hari akhirat. Walaupun berkemampuan tapi hidup dalam keadaan sederhana. Kata Umar Al-Khattab, walaupun dia ni boleh makan makanan yang sedap, tapi janganlah pula kita pada masa sama kita zuhud, kita berkemampuan tapi kita menghalangi. Kalau nak buatlah. Selagi mana kita nak, berkehendak tidaklah sampai membazir, kita makanlah. Itu bahagian yang disebutkan. Baik. Riwayatkan juga daripada Qatadah bahawa Umar bin Al-Khattab pernah terlambat pada hari Jumaat. Riwayatkan daripada Qatadah bahawa Umar bin Al-Khattab pernah terlambat pada hari Jumaat. Kemudian dia keluar dan meminta maaf kepada kaum muslimin atas kelambatannya. Dia berkata, sesungguhnya yang membuatkan aku lambat adalah kerana pakaianku sedang dicuci. Aku tidak mempunyai pakaian yang lain. Allah. Sebab tu dia lambat. Bukan sebab saja-saja tertidur ke apa. Rupanya tak ada pakaian. Pakaiannya tu tak ada. Na'udzubillah lah. Kalau kita ni, Allahu Akbar. Yang kita nak jadi faham tu lah tuan-tuan. Tengok sahabat sampai terlewat tu bukan sebab apa. Pak baju tak banyak. Kena basuh baju, nak keringkan baju. Allahu Akbar. Zuhudnya para sahabat ni tuan-tuan dan Nabi SAW. Ni antara yang kita sebut. Bukan bermakna kita tak payah beli baju, kita pakai baju kotor, tak. Bermakna nak tunjuk contoh ataupun teladan zuhud pada sahabat dan Rasulullah SAW. Janganlah pula kita menafikan orang yang pakaiannya mahal. Jangan pula kita nafikan orang yang pakaian mahal, orang yang pakaian jam mahal. Itu rezeki masing-masing lah. Maknanya kalau orang yang seperti itu, adakah mereka tidak zuhud? Bukanlah tak zuhud. Kita nak pakai apa, pakailah. Kan nikmat dunia. Kan? Apa salahnya? Kadang ada orang ni dia suka bergaya. Dengan pakaiannya, dengan dressingnya. Kan? Menampakkan, orang kata apa, rezeki yang Allah limpahkan tu digunakan dengan cara begitu. Kan? Makannya. Apa yang kita nak buat-buatlah. Selagi mana perkara itu tidak sampai perkara yang membazirkan. Okay, boleh? Ibu-ibu rahmati Allah. Baik. Dan disebutkan juga zuhud tidak semestinya miskin. Nampak pada ayat ini, kalau kita sebut zuhud tak semestinya miskin. Dan tak, mana-mana kita nak mudah faham, tak kala zuhud ni miskin. Ada orang kata aku ni zuhud. Aku zuhud. Pakai pakaian yang tak bergosok, kan kusuk masai. Sebab aku zuhud. Tak sampai begitulah tuan-tuan. Zuhud ni meletakkan kesederhanaan daripada meraih dunia. Dia tertenang, tak lagi terlebih. Tapi kekemasan tu tak kekemasan. Dan jubah kalau pergi solat, kita pakailah dengan sebaik-baiknya. Dengan di iron, kan isteri kita iron bang ni, baju dah siap. Maknanya tak luka-luka yang disebutkan lah. Kan adakah kesalahan? Tak ada, ni lagi satu benda yang seronok lah.
Kan kopiah kita warna putih, bersih je kopiah kita. Kan pakai minyak wangi. Tadi disebutkan slipper yang cantik. Tapi kalau di masjid ni jangan pakai slipper cantik. Kadang-kadang nanti keluar apa jadi tak tahulah. Dia ambil orang. Kadang dipinjam, tak dipulang-pulang. Ini antara yang disebutkanlah. Wallahu a'lam. Tuan-tuan hadirin rahmati Allah. Baik. Yang dikatakan zuhud tidak semestinya miskin. Zuhud adalah amalan hati. Ia bukan hanya diukur dengan luaran semata-mata, walaupun selalunya luaran mencerminkan sifat zuhud seseorang. Bukan semata-mata saja. Tuan rahmati Allah. Ni sebutlah. Tuan rahmati Allah. Okey, semata-mata mesti dengan luaran saja. Kerana hati kita pun kena bersifat zuhud. Okey, boleh faham tak? Tuan hadirin yang dirahmati Allah. Atau perkara yang kita sebutkanlah. Kadang orang kata ustaz zuhud ni, tengok dia zuhud ni. Pakai kereta pun, keretanya tu orang kata apa? Nak tercabut exhaustnya. Kan? Tengok motor pun buruk je di masjid. Tu zuhud lah tu Zat. Tak mesti zuhud kat situ. Zuhud ni kadang daripada hati juga. Kan elok kalau kita pergi ke masjid dengan kenderaan yang terbaik. Mana tahu kalau kenderaan kita baik, ada ruangan yang kosong, bolehlah kita bawa jemaah lain yang sedang berjalan kita tumpangkan. Okey, boleh. Allahu a'lam. Tuan dirahmati Allah SWT. Tak perkara lain yang disebutkan. Sebab sisi kita kata zuhud ni daripada luaran hati pun kena zuhud juga. Okey, baik. Seseorang juga boleh zuhud walaupun memiliki kekuasaan dan kekayaan. Nampak? Di sini kita kena faham konsep zuhud. Dan orang tu boleh dikira zuhud juga kalau dia mempunyai kuasa dan kekayaan dengan cara dia memahami konsep zuhud tu. Kan makna kalau zuhud dia pakainya compang-camping seperti yang saya sebut, pakaian ni kena lusuh tak? Dia antara cara dia tu kena faham zuhud dengan hati. Tengok. Yang disebutkan juga tuan-tuan yang dirahmati Allah. Itu juga tuan-tuan, Allah telah sabar dalam menghadapi kemiskinan adalah permulaan bagi zuhud. Dan zuhud dan sifat-sifat terpuji lain pula tidak sempurna, melainkan dengan sabar. Okay, baik, tuan-tuan dirahmati Allah. Tengok, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kerajaan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Kalau kita baca kisah Nabi Yusuf alaihissalam, dia kan Nabi Yusuf ni kisahnya ingin dibunuh oleh adik-beradik sendiri, tapi akhirnya dia menjadi seorang pembesar. Tetapi dia membantu adik-beradiknya tanpa membuka balik apa yang terjadi. Wallahu a'lam. Okey, boleh faham tak? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kerajaan kepada Nabi Yusuf, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Pun begitu, mereka adalah nabi yang sangat zuhud. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Daud, "Wazkur 'abdana Daud dzal 'aini innahu awwab." Dan ingatlah hamba kami Daud yang memiliki kekuatan, sesungguhnya dia seorang yang kembali bertaubat. Walaupun diberikan kelebihan, tapi seorang yang suka bertaubat. Jangan kita megah dengan apa yang dimiliki sampai kita ni bersifat seperti tuan, bukan seperti hamba. Sebab apa yang kita dapat semua Allah bagi. Itulah mengamalkan sifat zuhud ni. Maknanya apa yang kita dapat hari ni, ya Allah, Allah bagi, alhamdulillah, syukur pada Allah. Dia boleh faham tak? Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kan? Tapi kita sentiasa merasa rendah diri, sentiasa menjadi hambanya, walaupun sehebat mana pun kita dapat apa yang kita miliki, tetap kita ni hamba Allah. Tengok sifat yang disebutkan tentang sifat Nabi Daud, walaupun diberikan kerajaan, tetap dia seorang yang kembali bertaubat. Dia merendahkan diri, merasai diri dihina. Dan Allah juga berfirman tentang Nabi Sulaiman alaihi salam, wa wahabna li Daud Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab. Sama juga pada surah Sad ayat yang ke-30, dan kami telah kurniakan anak kepada Nabi Daud bernama Sulaiman. Ia adalah sebaik-baik hamba, lagi sentiasa rujuk kembali bertaubat. Dan juga tentang Nabi Ayub, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna wajadnahu sabira. Ni'mal 'abdu innahu awwab. Sesungguhnya kami mendapati Nabi Ayub itu seorang yang sabar. Ia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya ia sentiasa rujuk kembali kepada kami dengan ibadahnya. Surah Sad ayat yang ke-44. Allah menceritakan tentang sifat zuhud Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan juga Nabi Ayub alaihi salam. Ketiga-tiga Nabi ini yang sentiasa diuji dengan ujian yang berbeza. Ya? Setiap Nabi ujian tak sama. Sebab tu mukjizat di antara setiap orang Nabi ini berbeza mengikut kehendak Allah berdasarkan keadaan kaum ketika itu. Baik. Ketiga-tiga Nabi ini yang diuji dengan ujian yang berbeza. Digelar Awwab. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman diuji dengan kekayaan. Sedangkan Nabi Ayub diuji dengan kemiskinan. Tapi dan rahmati Allah Subhanahu wa taala juga adalah sesuatu perkara yang diperingatkan kepada kita. Wallahu a'lam. Okay, baik. Antara yang disebutkanlah. Dan juga tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, az-zahadatu fid dunya laysat bi tahrimil halali wala ida'atil mal walakin az-zahadatu fid dunya alla takuna bima fi yadayka awsaka mimma fi yadayillah. Apa yang disebutkan wa an takunu. Tengok, wa an takuna fi sawabil musibati idza anta usibta biha arghaba fiha law annaha ubqiyat lak. Okay, antara yang disebut zuhud terhadap dunia bukanlah bererti mengharamkan yang halal dan juga bukan juga mengiya-iyakan harta. Tetapi zuhud terhadap dunia adalah engkau yakin terhadap apa yang ada dalam pemberian Allah daripada apa yang ada dalam tanganmu, dan ketika engkau ditimpa musibah, engkau lebih mengharap pahala daripada musibah tersebut daripada kembalinya dunia kepadamu. Nampak tu, dan rahmati Allah. Itu yang dimaksudkan. Dan Abu Al-Abbas As-Siraj berkata bahawa dia mendengar Ibrahim bin Bashar berkata bahawa Ali bin Fudail berkata bahawa ayahnya Sayyidina Fudail bin Iyad bertanya kepada Ibnu Al-Mubarrak, anta ta'muruna bizuhdi wat taqalluli wal bulghati wa naraka ta'ti bil bada'i kaifa dha. Engkau menyuruh kami supaya zuhud, sederhana dalam harta dan hidup dalam keadaan, tapi kami melihat engkau memiliki harta yang banyak, mengapa begitu? Dan Ibnu Al-Mubarak menjawab, ya Aba Ali, innama af'alu zali asuna wajhi wa akramu irdi wa asta'inu bihi ala ta'ati rabbi. Wahai Abu Ali, iaitu Fudail bin Iyad, sesungguhnya aku melakukannya untuk menjaga wajahku daripada keaiban meminta-minta, untuk memuliakan kehormatanku dan untuk tidak boleh membantu, untuk ia membantu dalam ketaatan kepada Tuhanku. Okey, baik. Hari ini satu perkara yang perlu kita fahami. Zuhud ni bukan semata-mata begitu saja. Tuan rahmati Allah. Mesti kena miskin. Tak salah, apa kaya pun tak salah. Tapi kita kena faham konsep zuhud tersebut. Wallahu a'lam. Dan tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Okey, baik. Dan disebutkan juga sebagai kesimpulan, zuhud adalah sikap hati. Kerana zuhud merujuk kepada menghilangkan kecintaan terhadap dunia daripada dalam hati, di mana zahid orang yang zuhud tidak memalingkan hatinya kepada dunia dan tidak pula menyibukkan hatinya dengan perkara-perkara duniawi yang menjadikannya lupa daripada tujuan asal penciptaannya. Tengok apa yang disebutkan. Saya ulang sekali lagi. Sebagai kesimpulan, zuhud adalah sikap hati kerana zuhud merujuk kepada menghilangkan kecintaan terhadap dunia daripada dalam hati, di mana seorang zahid, orang yang zuhud, tidak memalingkan hati pada dunia dan tidak pula menyibukkan hatinya dengan perkara-perkara duniawi
yang menjadikannya lupa daripada tujuan asal penciptaannya. Faham? Zuhud merupakan makom yang tinggi kerana ia merupakan penyebab kepada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Syafi'i berkata, "Alika bizuhdi fa inna zuhda 'ala zahidi ahsanu minal khulli 'ala nahdi 'ala nahid." Hendaklah kamu berzuhud kerana berzuhud bagi orang yang melakukan lebih baik daripada perhiasan dipakai oleh seorang yang rupawan. Boleh faham keadaan zuhud sebenar? Bukanlah yang dimaksudkan kena miskin, luarannya kena nampak zuhud, hati pun boleh zuhud, dan bukanlah orang yang kaya dan memiliki harta itu tidak zuhud. Bersifatlah zuhud, tidak terlalu orang kata apa, merasakan apa-apa tentang dirinya, sedangkan semua itu kita yakin hanyalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kaya. Kan kadang-kadang kita ada tengok orang kaya tapi orangnya zuhud je. Tak nampak sangat. Macam mana kita kan kalau orang kata orang kaya, dia orang kaya tapi nampak gayanya tu sangat zuhud. Cara perbuatan, karakter dia, cara dia bercakap, dia orang kaya tapi dia tidak terlalu menunjukkan sifat kekayaan. Tapi ada setengah orang kalau dia kaya kan, dia punya lagak bercakap lain, cara bersembang lain. Kita kata biasalah tu orang kaya kan. Tapi ada orang kaya tak nampak kaya. Macam saya lah, macam saya sendiri, mak-mak yang dirahmati Allah SWT. Dan saya ni mengajar di masjid. Masjid ni ramai datuk kan. Ramai. Tu kita jumpa macam-macam orang lah. Ada yang jenis datuk kan. Tak nampak rupa macam datuk. Tapi bak sedekah luar biasa. Kalau datuk ni. Ada satu hari tu saya tengah tazkirah. Datuk dia datuk. Tapi dia sentiasa bila dengar kuliah, dia duduk kat depan sekali. Kalau kat berceramah tu duduk paling depan sekali. Dia akan berceramah depan sekali. Duduk je kan. Nampak dia duduk. Lepas tu kalau dia sedekah tu, dia kadang-kadang dia infak kat masjid tu bukan nilai sedikit. 10,000. Dia bagi cek tu dekat saya. Saya pun tazkirah kat masjid tu tapi dia bagi kat saya, kata buat apa bagi kat saya? Saya pun tazkirah bukan imam. Maknanya saya datang kat masjid tu lah. Saya ingat dia bagi saya 10,000. Tengok nama tu nama masjid rupanya lah. Kalau nama Muhammad Sukri tu, seronok. Boleh belanja benda Norini Asam Pedih. Kan? Tapi rupanya dia letak-letak tu nama masjid. Dia bukan saya punya tu. Tapi memang dia tawaduk, duduk je kat depan. Kan tuan-tuan. Ada satu ni lah, datuk ni tolong saya macam-macam. Ada datuk seorang ni baik juga sih. Dia kata, Ustaz, saya tak suka dinampakkan orang walaupun saya ni yang bagi sumbangan. Walaupun saya ni yang paling bagi kitab-kitab dekat masjid, Ustaz, saya beli. Ada JK minta, tapi saya tak nak mereka ra'in saya seperti orang kenamaan. Kadang dia slow je, duduk je kat tepi tu. Bawa macam tak tahu je, nampak dengan sifat tu. Itu namanya tawadhu, sifatnya zuhud. Ada orang gitu. Wallahu a'lam. Okay, jelas, selesai. Oleh itu, hamba akan membicarakan bab sabar selepas pembicaraan bab zuhud ini. Wallahu a'lam. Okay, ada persoalan berkaitan dengan zuhud? Mungkin ada kurang kefahaman sebelum kita masuk bab yang berikut. Sabar. Sabar. Wallahu a'lam. Silakan jemaah kalau ada soalan. Ada tajuk zuhud kita tadi. Dia tajuk zuhud kita. Tajuk zuhud kita insya-Allah. Habis zuhud ni pergi sabar lah saya. Lepas tu kita pergi pasar malam. Allahu Akbar. Pasar malam tutup hari ni Ustaz. Mana nak tutupnya? Hujan lah Ustaz semalam. Tutup. Air semua dah masuk dah, makanan dah. Tak boleh. Lapar. Okey, Ustaz, ada soalan ni faham. Ya, silakan. Kalau Rasulullah dulu ada pakaian 3 saja. Kita ni bukan 3 Ustaz, banyak. Kalau Apa macam pasal tu kita? ada. Macam mana Apa Ustaz? pasal kita? Awak seorang je lah. Banyak. Tak lah. Maksudnya, yelah saya lah tu.
Kalau banyak kan Ustaz, tu tak dikira lagi tak mencapai tahap zuhud tu Ustaz Ke macam mana tu? Bukan tak sampai. Kita ada baju banyak tu rezeki lah. Kan? Kita orang perempuan biasalah. Dalam syurga orang perempuan dengan kecantikan juga, betul? Dengan barang kemas, dengan beg. Orang lelaki tak. Orang lelaki ni pakaian tak sangat. Tapi disediakan bidadari. Memang orang lelaki begitu sifatnya. Tapi orang perempuan tu biasalah. Kalau baju dia kena faham lah. Bukan 30 ratus banyak. Lepas tu saya kata kalau almari tu dah jatuh dah tiang dia. Habis roboh dah tuan-tuan. Dia punya baju saja tu dah roboh habis dah. Oh, Masya Allah. Kan itulah. Nak menunjukkan kepada kita sepatutnya kita ni lebih hebat ibadahnya. Sebab Allah kurniakan lebih pakaian ni. Lebih makannya. Cantik tempat tinggalnya. Berbanding dengan para sahabat dan juga Nabi SAW. Sebab tu bila kita tak ada makanan, kita ingat Rasulullah. Bila kita tak ada pakaian, kita ingatlah Rasulullah. Bila kita tak ada apa, kita dalam kesusahan, membimbangkan kemiskinan, apa semua, ingatlah Rasulullah. Rasulullah tu macam tu juga. Tapi Rasulullah bukan tak nak kaya. Rasulullah memilih keadaan seperti itu. Lepas tu nanti kalau ada umatnya yang begitu, dia pun akan kata, oh rupanya. Umatnya akan kata, Nabi pun macam ni, tak ada makanan. Nabi pun sama macam tak ada pakaian. Supaya terubat hati kita. Kan? Macam ni, kita nak raya ni. Raya insyaAllah awal bulan 4. Kan kita dengan nak masuk sekolah. Kan? Nak bayar anak sekolah. Nak shopping baju sekolah. Alat-alatan sekolah. Cukup tak cukup nak beli baju raya ni? Kalau tak ada, pakai je lah baju yang tahun lepas. Sunat saja berpakaian baju baharu. Kan? Ada orang yang tak mampu beli. Pakai yang ada. Alhamdulillah, Nabi bukan pakai yang ada. Sampai tampal baju Nabi. Lihatlah kepada Nabi. Lepas tu kembalikan cerita kita ni pada Rasulullah dan para sahabat. Umar, seorang khalifah Amirul Mukminin, menampal baju ni sendiri. Wallahu'alam. Nampak tak sifatnya? Tak semestinya kita ni kena cantik-cantik, hebat walaupun kita ada nama. Tapi bukan salah untuk kita berpakaian dengan pakaian kehendak kita. Selagi mana ia dibenarkan oleh syarak. Kan ada setengah perempuan ni dia suka bergaya saja. Memang bergaya sifatnya. Ada pula orang lelaki tu suka bergaya juga. Maknanya itulah perjalanan dia. Tak disalahkan. Tapi malulah kita ni kadang-kadang. Time bulan puasa Rasulullah makan sikit, kita makan banyak. Rasulullah ibadah banyak, kita ibadah sedikit. Adakah kita ini tidak mensyukuri nikmat atau terlebih nikmat sampai kita lupa yang memberi nikmat tu Allah, sampai kita lupa bersifat zuhud dan tawaduk atas kurniaan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah Kakanda Amirah katakan, bezakan kita dengan Rasulullah. Rasulullah ahli syurga. Nak menunjukkan dalam syurga tu bukanlah orang kaya, tapi kebanyakannya orang miskin. Kan sifat zuhud tu datang dengan sifat sabar. Maksudnya dalam hidup kita ni kena banyak sabar. InsyaAllah akan mendatangi zuhud. Walaupun sedikit harta diuji dengan sedikit kehidupan sederhana, kalau bersabar akan mendatangi zuhud. Alhamdulillah. Sebab tu saya kata tadi, ada orang yang makan, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Pagi dia makan, petang dia makan. Tetapi kalau kita memahami konsep zuhud, Alhamdulillah. Itulah rezeki Allah Ta'ala berikan kepada kita. Walaupun kadang-kadang kita ni nak berlebih saja, tapi lupa untuk bersifat zuhud. Kadang-kadang dengan adanya sedikit Allah berikan pada kita, mudah-mudahan ada sifat zuhud di dalam diri kita. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Amira sebab akan bertanya. Wallahu a'lam. Okey, ada lagi tak ibu-ibu yang nak tanya, silakan. Sebelum kita masuk bab sabar, kita start pukul 6. Kita start pukul 5 tadi. Mungkin ibu-ibu kata, Ustaz, alah terlewat lah. Masuk, tak apa. Kita ada 15 minit lagi daripada sekarang. Okey, kalau tak ada begitu, kita sambunglah sedikit. Sebelum kita berhenti, kita sambung sikit lah. Bab sabar. Dia bukan sabar ni. Sin, dia sabar. Innallaha ma'as sabirin. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Pohonlah kepada Allah dengan sabar dan
solat baik. Kita masuk lagi bab yang keempat, dah nak habis dah kitab kita dah. Ya. Kalau nanti kalau dah habis kitab ni, kalau saya tak ngajak lagi, kita jumpa kat luar lah. Manalah tahu kan, kita tak tahu. Kan wallahu a'lam. Ya. Baik, kita masuk bab sabak. Kalau orang Perlis kata, dok benda dok Pening kata, orang Pening kata sabak, belakang ni Q. Maknanya qaf. Mana kalau qaf ni sabaqa. Faham? Kalau qalqalahnya sabaqa. kan benda Mana ada ni macam tu, Ustaz? Tak ada macam tu, dah sabar. ya, dan sabak belakang dia tu qaf, Q. Q, sabar. Gitu. Dia tak ada kok gitu. Kap dia kata, benda ni kata kap sabak. Sabar. Ain Kolah-kolah. Kalau qalqalah wakaf kan sabaqa. Aku Bukan cakap macam tu. bersabar, Ustaz. Sabar. Sabar tu kalau sabar, sabara. Maknanya raf tafhim, tebal, sabar. Sabar. Ra tafhim. Kalau Arab cakap apa, Ustaz? Kalau Arab cakap sabar. Macam mana? Kalau Arab Sabar lah, sabar. sabar, sabara. Sabara, sabar. Sabar, Sabar. bara. Lepas tu kita panggil sabar. Sabar. Bukan sabar. Sabar tu ra tu dah jadi nipis. Sabar. Kalau orang sabaqa. Lain macam. Macam tu. Dia ada qalqalah. Tak lah. Orang-orang Pening kan, orang Kedah dia bunyi sabak. Sabak tu dia macam ada apostrofi dekat dunia atas, koma atas. Tu. Okay, baik, sabar. Okay, baik, ketahuilah sabar ialah menahan diri daripada marah terhadap sesuatu yang tidak disukai dan menahan lidah daripada mengadu kepada selain daripada Allah. Kan ada benda yang kita tak suka, sabar. Sabar, jangan cepat berkata-kata. Sabar. Ini marah ni, balik rumah ni kalau suami aku balik siap, aku nak tanya siapa yang mesej dekat dalam WhatsApp. Siaplah dia. Sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sabar. Kalau tak sabar, susah nanti. Sabar. Dan menahan lidah daripada mengadu kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta perkara-perkara yang disebutkanlah. Jangan mengadu pada orang. Ngadu pada Allah Ta'ala. Sebelum ngadu ke orang, ngadu ke Allah Ta'ala. Kadang ngadu ke orang ni betul tak betul. Kadang nampak baik. Tapi hakikat ni kat belakang kita lain. Tu bahaya tu. Okay, baik. Imam Ghazali berkata dalam kitab Al-Arba'in, hakikat sabar itu ialah menetapkan pendirian dalam beragama, dalam melawan apa saja yang boleh membangkitkan keinginan nafsu. Banyaklah sabar dalam kebaikan, sabar dalam melihat sesuatu yang ujian. Sabar ni nak buat baik pun kena sabar. Mana boleh cepat-cepat. Kalau solat ni cepat-cepat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Itu bukan takbir dengan intiqalat dengan dia punya tomak ni lah. Itu takbir raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha. Susah pula. Tuan berahmati Allah. Kan? Kita mesti sabar. Sabar dengan kerenah isteri. Sabar dengan kerenah suami. Sabar dengan kerenah anak-anak. Alhamdulillah. Itulah kita sebut sabar. Kena sabar. Hidup ni kena banyak sabar. Nak bertahan rumah tangga kena banyak sabar. Kan benda nari ni. Kalau rumah tangga tu nak sampai ke ujung nyawa, kena banyakkan sabar. Benda nari ni ajar saya. Kalau bergaduh rasa macam tak okey, pergi Australia. Lepas tu balik semula. Itu cara dia. Bagi kita ketenangan. Kena banyakkan sabar. Jangan cepat melatah, jangan cepat melenting. Banyakkan sabar. Itulah tip rumah tangga.
Baru-baru ni jumpa nenek 81 tahun. Saya cakap dengan nenek, macam mana nak rumah tangga ni aman, tak mau bercerai. Sabar. Tu je. Dia sebut tu je. Banyakkan sabar. Jangan bila tak bagi duit raya bercerai. Jangan sabar. Kata dia lagu tu lah cerita kan. Ini cerai sebab apa? Tak bagi duit raya. Contoh. Mamak jangan fikir lain. Saya sebut lagu tu je. Kan? Sebab apa bercerai dah 4 tahun tak dapat duit raya. Sabar. Kan? Yang penting nafkah cukup. Contoh. Ya Allah. Kan? Kataan sabar ni senang. Kita sebut tapi susah kita amalkan. Baik. Dan juga Imam Ghazali. Ini kerana di dalam diri manusia ada 2 kumpulan. Tentera yang selalu berlawan antara satu dengan yang lain. Tadi akal dan semua yang membangkitkannya. Dan syahwat dan semua yang mengajak kepadanya. Jika akal dan apa saja yang membawa kepada agama menang, maka terhasillah sabar. Faham? Jika akal nafsu apa sekalipun membawa kepada agama menang, maka terhasillah sabar. Tengok. Zunun al-Mishri berkata, sabar adalah menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang menyimpang, tetap tenang ketika ditimpa sesuatu ujian. Okey. Sabar adalah menjauhkan diri dari perkara-perkara yang menyimpang, tetap tenang ketika ditimpa sesuatu ujian dan menampakkan kekayaan ketika ditimpa kefakiran dalam kehidupan. Maknanya menampakkan bukan maknanya tak menunjukkan susah tu. Walaupun ada dalam ditimpa kefakiran. Baik, Raghib Al-Asfahani berkata, sabar adalah menahan diri berdasarkan apa yang diharuskan oleh akal dan syariat, atau menahan diri daripada apa yang diharuskan oleh keduanya untuk ditahan. Dan sebahagian mengatakan hukum sabar hukumnya fardu ain ke atas setiap mukallaf, sama ada sabar dalam mengerjakan taat yang wajib. Sabar. Kita ni nak benda yang wajib ni kadang-kadang kena banyak sabar. Sabar walaupun banyak ujian, walaupun banyak godaan. Begitu juga dalam meninggalkan maksiat, kena banyak sabar. Banyak tak sabar? Sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar ketika menerima ujian ataupun kita sebut bala. Ya, Bat? Kena banyak sabar. Okey? Itu antara perkara-perkara yang berkaitan dengan sabar. Sabar ada 3. Sabar dalam mengerjakan taat yang wajib, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar ketika menerima ujian yang disebutkan sebagai bala. Al-Jurjani berkata, sabar adalah meninggalkan keluh kesah kepada selain Allah Subhanahu wa taala tentang pedihnya satu ujian. Nampak? Sabar adalah meninggalkan keluh kesah kepada selain Allah tentang pedihnya satu ujian. Itu yang kita mengadu pada Allah. Ya Allah, hari ini sakit tuan-tuan. Saya dah beberapa hari ni sakit badan. Semalam kena keracunan makanan. Pagi tadi tak tidur saya sampai 3-4 pagi. Sebab sakit mula saja. Alhamdulillah. Kan sakit-sakit. Lepas tu pinggang dia tangkap sakit. Kan? Apa kata? Dia bila kita banyak buang air besar cirit kan. Lepas tu pinggang kita sakit belakang. Badan kita macam ditarik-tarik kan. Tu gitulah sakit-sakit dia kan. Saya pun bila dah muntah-muntah tu, bukan muntah lah, cirit-birit macam pening-pening kepala kan. Saya buat test pregnant. Kok-kok lah kan, manalah tahu double line. Tak lah dia macam sakit badan. Kan lepas tu, yelah dia tangkap pinggang kan kat bahagian tu sebab kita banyak buang air besar cirit. Tapi Alhamdulillah banyak kan bersabar. Ngeluhlah pada Allah. Aduh, ya Allah sakitnya, ya Allah. Aduh, kena pula tak tidur sampai ke 3-4 pagi, 5 pagi tak tidur. Itulah yang disebutkan tentang meninggalkan keluh kesah kepada selain Allah. Tak ada kita, si Allah je. Kesah ke gerisah tetap juga Allah Ta'ala. Okeylah, baik, benda dari ni dah pukul 5.55, kita berhenti takat tu dulu lah.
Nanti kita akan sambung pada 368 mukallaf pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah. InsyaAllah. InsyaAllah. Ustaz cakap pasal sabar kan Ustaz? Memang senang. Tapi bila time kita diuji, sabar tu tak tahu pergi mana Ustaz. Ya, Tak sabar boleh. Ya Allah, susah sabar ni bukan senang Ustaz. Kataan sabar susah Ustaz. Ya Allah, tak tahu nak cakap. ya, sabar Nak tu dengan sabar tu isyak, perlu mujahadah masya-Allah. perlu dengan istiqamah, mujahadah, kena betul-betul kita mendalami sifat sabar tu. Tak senangnya, bukan senang nak ada sifat sabar ni. Kalau orang kena sakit, kita senang nak cakap sabar, cuba yang kita kena. Kan? Kita pula yang kena sakit tu kan, orang kata sabar. Dia mau gigit telinga kita kan. Ustaz, habis tu kalau kita tak cakap sabar, kita nak cakap apa Ustaz kalau orang ngadu sakit? Kita nak cakap apa? Memanglah perkataan yang balik mendoakan, sabar. Tapi kita Mudah-mudahan bahasa cepat baik. Itu je lah yang kita boleh cakap. Yang menanggung dia kan. yang menanggung tu bukan senang nak sabar. Kita cakap kan. Cakap Tapi kita senang lah. cakap senang lah. Sabar. Kalau nak elok, bagi dia kol-kolah sekali. Sabar kok. InsyaAllah. Okey tu. Okeylah, Alhamdulillah. Kita tutup lah ya. InsyaAllah. Dia pun nak uruskan Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Kuliah Ansar Gimana Imam jalan lancar dengan Qabul Salim, penawar bagi hati. Kita masih tadi dengan tajuk Zuhud Rasulullah, para sahabat, seperti dalam hadis yang dibacakan Ustaz. Antaranya sahabat Rasulullah mengharapkan kemakmuran hanya di akhirat. Zuhud juga tidak semestinya miskin. Zuhud adalah daripada amalan hati, dan zuhud juga boleh dimiliki daripada orang-orang yang punya kuasa dan kekayaan. Zuhud adalah sikap hati merujuk kepada menghilangkan kecintaan terhadap dunia, memalingkan hatinya kepada dunia. Dan zuhud juga merupakan makam yang tertinggi kepada seorang tu, yang merupakan penyebab kepada kecintaan Allah. Kita dah sentuh sikit bab sabar tadi. InsyaAllah kita sambung minggu depan. Kita tangguh pengajian kita petang ni, insyaAllah. Moga segala ilmu yang Ustaz sampaikan menjadi ilmu yang manfaat, yang barakah. Moga kuliah petang Jumaat ini menjadi ibadah pada kita semua. Amin, insyaAllah. Dengan itu saya mewakili Gemah Nur Iman mohon maaf anda ada sebang kekurangan dalam majlis kita ini. Segala yang baik itu daripada Allah dan kurang baik itu adalah daripada kelemahan diri kami sendiri. Bonda mohon untuk buat sikit hebahan kuliah malam ni Ustaz, insyaAllah. Pada pukul 8 malam kita akan bersama Yang Amat Arif Datuk Haji Abbas bin Nordin, Hakim Mahkamah Rayuan Syariah JKSM Putrajaya, dengan tajuk malam ni mengurus harta pusaka. Pada semua jemaah yang ada masalah, sila masuk kuliah insyaAllah. Boleh bertanya soalan macam-macam nanti insyaAllah. Dengan itu bagi menutup majlis, mohon Ustaz bacakan doa penutup, tasbih kafarah dan soal as. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da Allahumma hamil alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wal afwa 'inda al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu minkum.